masuk sikit saja pasal tadi Yang Berhormat Menteri sudah jawab sikit. Saya mau sikit last penjelasan yang terakhir ya. Saya pun setujulah dengan apa yang disebut oleh tuan ya, iaitu kita boleh buat piping dari Kimanis sampai ke Bintulu. Membuat piping untuk gas daripada Kimanis ke Bintulu, jarak yang lebih kurang sama, saya tak tahulah ya, berbanding dengan power transmission ya, daripada Bakun pergi ke Sabah. Kenapa dari satu aspek yang itu kira okey, tapi yang dalam soal penjanaan ni kira mahal sangat, sedangkan Bakun ini sudah projek yang sudah lama ya. Maknanya kalau kita mempunyai satu perancangan yang cantik yang lebih awal, belum kita tak perlu kita tunggu Bakun siap baru kita nak buat dia punya transmission cable dan sebagainya. Sepatutnya daripada awal Bakun sedang dibina, transmission tower semua disiap, cari dia punya laluan dia macam mana, pasang dia punya tower dan sebagainya, siap saja Bakun, siap dia punya transmission capability. Ini perancangan lah ya. Lalu saya rasa mungkin seperti mana yang disebutkan tadi, saya tak ingat tadi, asal sekiranya benar asalnya Bakun ini adalah untuk Sabah ya, di antaranya ya, maka projek itu sepatutnya jalan selari. Dan alasan yang dikatakan 5 tahun lagi baru boleh sampai, itu satu alasan yang tak boleh diterima. Kita sekarang ini ingin membelanjakan wang yang banyak ya, dan kaedah 60 genset, saya minta maaf lah ya, ni 60 genset punya kaedah ni kaedah yang kita boleh pakai dekat Zimbabwe lah ya. Genset ni ya, ni sekarang ini sepatutnya benda ini setelah dirancang dan ditangani awal-awal lagi ya, dan saya tak terimalah jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Minta maaf. Ni last untuk Bakun, Tuan Menteri. Dan bagi lagi Menteri jawab hal Bakun ni last. Sebab banyak statement yang bercanggah dari Sarawak. Menteri yang berkuasa dengan Bakun ini telah menyatakan bahawa tenaga Bakun tidak akan disalurkan ke Semenanjung dan ke tempat lain, sebab ianya akan digunakan sepenuhnya oleh industri-industri yang akan diadakan di negeri Sarawak, lebih lagi smelter plant dengan beberapa lagi industri yang akan diadakan dalam kawasan skor. Jadi dengan ini saya ingat Menteri boleh memberi penjelasan yang tepat supaya kita tidak keliru, sebab mengikut cara-carangan yang tadi telah ditemukan oleh beberapa YB sangat mengelirukan. Minta penjelasan. Minta laluan Menteri. Tak boleh lah, tak boleh. Pendek saja. Tak boleh, tak boleh. Tak benar. Mengenai inilah, kalau kita nak bincang isu ini dan tumpu dan balik kepada apa perancangan yang dahulu ni, we take one day ya. Ini satu tajuk ini, kalau kita nak semantic about it, dia banyak kita boleh argue, tetapi masalahnya ialah I have to solve Sabah's electricity problem. Itulah pokoknya, and I'm trying to do it. Itu pokoknya. Dan apa yang kita nak lakukan ialah untuk kaedah untuk menyelesaikan masalah bekalan elektrik di Sabah ya. Untuk makluman Yang Berhormat, semenjak diswastakan, pihak pada 1 September 1998 SESB telah dibebankan kedudukan kewangan yang tidak viable sebagai sebuah syarikat utility. Hal ini memandangkan pendapatan revenue dengan izin yang diperolehi tidak dapat menampung kos operasi yang ditanggung ya. Kadar tarif ya yang digunakan pada masa ini merupakan kadar tarif yang digunakan sejak tahun 80-an dan tidak pernah disemak bagi tempoh 23 tahun yang lepas.
dengan mengambil kira bantuan subsidi diesel dan MFO oleh kerajaan, kos membekalkan elektrik adalah sebanyak 30.78 sen sekilowatt hour. Dan di mana SESB menanggung kerugian 5.56 sen. Setiap unit dia rugi. Macam mana dia nak hidup kalau dia rugi macam ini? Tambahan lagi, kadar purata tarif di Sabah adalah lebih rendah berbanding dengan dengan Sarawak dan Semenanjung. You are enjoying the lowest rates. Ya. Sebongkahan itu, itulah kita katakan kita prihatin. Ya. We share your problem. We don't want to raise your tariffs. Itulah tak ya. Kalau you say dah Shah Alam. Salam belum pernah tinggal di Sabah, macam mana Yusafa tak ada lampu? Ya. Ya. Speaker also from Sabah. Ya. Tuan Yang Bertuah, bagi membantu memperkukuhkan sistem penghantaran dan pengagihan bekalan elektrik di Sabah, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pinjaman 834 juta ringgit dalam RMK9 834. Belum masuk lagi generator set yang saya sebut tadi itu. Dalam sehingga kini, ya, sebanyak 397.9 juta, iaitu 72.1% telah dibelanjakan daripada keseluruhannya. Bagi RMK10 pula, Kerajaan Persekutuan sedang mengenal pasti projek-projek pembekalan elektrik yang perlu dilaksanakan dalam memastikan rakyat Sabah mendapat bekalan elektrik yang mencukupi dan berdaya harap. Dan saya kerjasama dengan rakan saya, adik saya di Sempona ini, untuk memastikan bahawa tiap sepilok itu kampung dan sebagainya akan diberi elektrisiti. Itulah janji kita kepada rakyat di Sabah.